Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Grace Chondi. Tumpuan berita, mantan Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Teh Mahmud kini dalam keadaan baik dan sedang menerima rawatan di rumah. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Manzohari Tun Datuk Abang Openg, Tun Pehin Sri Abdul Taib adalah dalam keadaan okey. Dia masih dalam rawatan. Rawatan di rumah? Di rumah. Kita ada kita ada nas dan doktor daripada Norman. Keadaannya saya belum lagi terima laporan yang terkini. Tapi nya okeylah. Okey maksudnya. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas merasmikan Hari Perkhidmatan Awam HPA Sarawak 2024 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pada Rabu. Datuk Patinggi Abang Zohari menambah, beliau masih belum berkesempatan untuk berjumpa dengan Tun Pehin Sri Abdul Taib kerana beliau masih dalam rawatan. Jelasnya, hanya pihak doktor sahaja yang boleh membuat ulasan lanjut mengenai keadaan terperinci bekas Ketua Menteri itu. Terdahulu, semasa menyampaikan amanatnya, Datuk Patinggi Abang Zohari menegaskan penjawat awam Sarawak perlu memahami dan cakna kepada undang-undang baharu di negeri ini. Katanya, Kerajaan Sarawak baru-baru ini telah memperkenalkan dua undang-undang baharu iaitu pengagihan gas dan pengurusan karbon. Menurut beliau, undang-undang baharu itu perlu bagi menangani keadaan dan situasi semasa dalam memainkan peranan penting untuk ekonomi baharu. Ini disebabkan ini adalah perkara baru dalam landscape ekonomi dunia di mana Sarawak ada kekuatan dan Sarawak mesti mempunyai undang-undang yang tertentu yang membolehkan kita memain peranan dalam ekonomi baru ini. Jadi ini perkara yang saya nak kongsi supaya perkhidmatan awam memahami betapa pentingnya memahami undang-undang yang baru ini. Premier Sarawak menambah fokus kerajaan negeri kini bukan hanya tertumpu terhadap peningkatan keluaran dalam negara kasa KDNK tetapi kualiti kehidupan rakyat melalui Matlamat Pembangunan Mampan SDG. Mengulas lanjut, beliau berkata sasaran meletakkan kualiti hidup yang baik dan tidak hanya peningkatan KDNK semata-mata boleh dipelajari daripada negara lain seperti Amerika Syarikat. Katanya walaupun Amerika Syarikat mempunyai kadar pertumbuhan ekonomi yang baik, ia hanya memanfaatkan hanya 1% dari keseluruhan populasi negara itu. The new concept of sustainable development goal was formulated by the United Nations, meaning we go for the quality of life. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah, Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Sri Lolan Sagah Wee In, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki dan div-div kenamaan yang lain. Sementara itu, semasa menyampaikan ucapan aluannya, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar berkata, penjawat awam mesti kekal relevan dalam setiap aspek tanpa mengira lokasi, zaman, persekitaran dan cabaran yang dihadapi. Ujarnya, penjawat awam perlu mengekalkan keupayaan dan kebolehsuaian profesional dalam menunaikan tanggungjawab kepada rakyat. The world is rapidly evolving, particularly with the emergence of the digital technologies. We are currently functioning in an interconnected world where information is readily available to everyone. The public now has easy access to information and their expectations are very, very high. They aspire to enjoy and improve quality of life and seek greater prosperity. Datuk Amar Muhammad Abu Bakar menambah perkhidmatan awam mesti kekal relevan untuk memastikan penyampaian perkhidmatan yang memuaskan rakyat. In order to remain relevant, it is imperative for us in the civil service to upgrade ourselves
embrace the technology, and explore innovative approaches to service delivery. Majlis Gilang Gemilang itu turut menyaksikan penyampaian anugerah kualiti Perkhidmatan Awam Sarawak AKPANS, penyampaian anugerah pegawai contoh Hari Perkhidmatan Awam, penyampaian sijil MSISO 9001-2015, pentadbiran bahagian Sarawak dan pelancaran Buletin Perkhidmatan Awam Sarawak. Seramai 5,000 penjawat awam persekutuan dan negeri yang mewakili kesemua agensi-agensi kerajaan hadir memeriahkan HPA Sarawak tahun ini yang bertemakan memacu relevan, menginspirasikan perubahan untuk masa depan Sarawak. Dalam majlis sama, Datuk Patinggi Abang Zuhari telah menyempurnakan pelancaran Buletin Perkhidmatan Awam Sarawak edisi 2023. Buletin terbitan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di bawah Jabatan Premier Sarawak menjadi wadah gerbang informasi kepada seluruh penjawat awam Sarawak. Selain menyalurkan maklumat tentang inisiatif Perkhidmatan Awam Sarawak, buletin yang akan diterbitkan sebanyak 4 kali setahun ini turut memaparkan aktiviti-aktiviti semasa melibatkan Perkhidmatan Awam Sarawak dalam menjadi jentera pembangunan di Sarawak amnya. Dalam pada itu, Jabatan Hutan Sarawak JHS merangkul anugerah emas Premier Sarawak pada Majlis Hari Perkhidmatan Awam HPA 2024 sekaligus membawa pulang wang tunai berjumlah RM50,000. Anugerah Perak Premier Sarawak pula dimenangi Politeknik Kuching Sarawak yang membawa pulang wang tunai RM40,000 dan Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak STIDC memenangi Anugerah Gangsa Premier Sarawak dan wang tunai RM30,000. Penganugerahan kualiti Perkhidmatan Awam Sarawak AKPANS bagi kategori Agensi Utama Sarawak Anugerah Emas Setiausaha Kerajaan Sarawak pula dirangkul Jabatan Tanah dan Survey Sarawak yang merangkul wang tunai RM30,000. Perak dimenangi Jabatan Pembenaran Negeri Sarawak sebanyak RM25,000 manakala Universiti Teknologi Mara Cawangan Sarawak memenangi Anugerah Gangsa yang membawa pulang RM20,000. Bagi anugerah emas, Setiausaha Kerajaan Persekutuan Sarawak dimenangi oleh Yayasan Sarawak RM20,000, Lembaga Kemajuan Bintulu memenangi perak RM15,000 dan Pustaka Negeri Sarawak merangkul gangsa RM10,000. Bagi kategori Agensi Pentadbiran Sarawak, anugerah emas dimenangi Unit Audit Dalam Jabatan Premier Sarawak yang membawa pulang RM20,000. Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri memenangi perak yang menerima RM15,000 dan Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak memenangi gangsa yang menerima RM10,000. Bagi kategori Perkhidmatan Awam Negeri, Fu Ting Ching daripada Jabatan Pembandaraan Negeri Sarawak dinobatkan Johan, manakala pegawai contoh Kumpulan Pengurusan dan Profesional Perkhidmatan Awam Persekutuan dirangkul Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak PKPJB Datuk Hirudin Rahman dan Residen Bahagian Sibu Datuk Wong Hee Siang merangkul anugerah kategori Perkhidmatan Awam Negeri. Laporan seterusnya, sempena Tahun Baharu Cina TBC, lebih 200 pengamal media dari pelbagai organisasi di Sarawak diraikan dalam majlis santai bersama Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Rabu. Ketibaan Dato' Amar Profesor Dr. Sim pada jam 7.30 petang turut diiringi Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin, Adun Batu Kitang Dato' Insinyur Law Kerchiang, Setiausaha Politik Premier Sarawak Khoo Teck Wan dan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng. Sejurus ketibaan Dato' Amar Dr. Sim, rakan media disajikan dengan pelbagai cuadah istimewa. Menteri Kesihatan Awam, Perubahan dan Kerajaan tempatan itu kemudiannya menyampaikan angpau kepada semua rakan media yang hadir selepas menyampaikan ucapan ringkas. Sebelum majlis selesai, Adun Batu Kawah itu berkesempatan mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina dan bergambar kenangan bersama semua pengamal media. Perkembangan selanjutnya, Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP bakal melaksanakan lebih 100 acara sepanjang tahun ini. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hazah memberitahu ia adalah usaha yang dilakukan pihak kementerian bagi mencapai sasaran kedatangan seramai 4 juta pelancong ke negeri ini pada tahun 2024. Jelas beliau, pihak kementerian akan mengumumkan acara-acara berkenaan termasuk acara sampingan dalam masa terdekat. Walaupunnya 100,
that is not complete. Personally, I see, because along the way, peruntukan kita masih ada. Tiap minggu kita ada menerima permohonan baru. Dan permohonan ini kalau ia dimasukkan ataupun dimohon tahun lepas, kemungkinan dia dapat dimasukkan dalam kalender kita. Tapi oleh kerana dia datang dalam masa yang kita tidak dapat masukkan tadi, there will be many more event-event. Dan selain daripada itu, kadang-kadangnya ada juga event-event yang timbul ekoran daripada the needs from other kementerian ataupun daripada pejabat yang amat berhormat Premier. Kita perlu mengadakan seminar ini dan sebagainya yang Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Majlis Perasmian Hari Integriti Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak di Kuching pada Rabu. Terdahulu dalam ucapan perasmian, Datuk Seri Abdul Karim memberitahu Hari Integriti MTCP dianjurkan pada awal tahun ini amat bertepatan dengan usaha memantapkan tadbir urus dan integriti di dalam perkhidmatan kementerian dan seiring dengan usaha untuk memperbarui komitmen dalam memberi perkhidmatan dengan penuh nilai integriti. Menurutnya, dengan pengujudan Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak Unions, unit khusus berkaitan integriti dan ombudsman di bawah Jabatan Premier Sarawak menunjukkan kerajaan Sarawak serius dalam membantras isu rasuah. Komitmen MTCP selain daripada usaha-usaha yang diambil kerajaan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan juga seni persembahan juga turut menyambut usaha membentras rasuah dan menyokong sepenuhnya perkhidmatan berintegriti dengan usaha pelaksanaan pensijilan ISO 37001-2016 Anti-Bribery Management System APIMS. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace Chun Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri Buletin UKAS dengan sorotan Majlis Santai bersama Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Rabu. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.